asas falsafah, sains dan teknologi Islam. Ada dua kalau ikut weekly scheme tu ada dua, kira besar juga jadi semua diharap dapat faham lah. Dengarkan dan faham, kalau tak faham boleh tanya lah. Jadi asas falsafah, sains, teknologi Islam. Apa itu asas falsafah, sains dan teknologi Islam? Asas falsafah, sains dan teknologi Islam ada 4 di sini. Tauhid, bagaimana tadi dinyatakan pada ciri-ciri sains Islam tu, yang pertamanya keagamaan. Di bawah keagamaan itu adanya prinsip tauhid. Dan tauhid itu jugalah di antara ataupun perkara yang pertama dalam asas falsafah, sains, teknologi Islam. Yang ketiga tazkiyah. Yang keempat ubudiyah. Ini semua bahasa Arab. Bahasa Arab. Tauhid tu apa, khilafah tu apa, tazkiyah apa, ubudiyah apa, kita akan jelaskan sebentar lagi. Okay, jadi asas falsafah sains teknologi Islam yang pertama tauhid. Menurut kamus, kamus Muhit, ni kamus bahasa Arab. Tauhid itu bererti menjadikan sesuatu itu satu. Saya nyatakan tadi, iaitu menjadikan sesuatu itu satu. Itulah tauhid. Tauhid dari segi syarak mengesakan Allah dengan ibadah, meyakini keesaan tersebut pada zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Jadi tauhid itu bererti kita menjadikan Allah tu esa pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Pengertian lain menyatakan tauhid itu ialah menetapkan keesaan zat yang tidak menyamai segala zat yang lain tanpa melakukan penafian terhadap segala sifat-sifatnya. Maksudnya kita menyatakan Allah itu esa pada zatnya, tak sama macam zat makhluk. Kalau zat ni kira macam fizik lah, fizikal. Macam manusia fizikalnya ada tangan, kepala, kaki dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menyamakan zat atau fizikal yang ada pada makhluk itu dengan zat Allah. Tak sama. Jadi kita tidak boleh menyamakan. Jadi Asy-Syaikh Al-Iji mengatakan tauhid itu sama seperti ilmu kalam, iaitu ilmu yang mampu memberi ketetapan pada kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan hujah-hujah, menolak sebarang kesamaran atau keraguan. Itulah ilmu tauhid. Dalam syarah Jauharah Tauhid menyatakan suatu tauhid itu ialah satu ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Itulah dia tauhid. Jadi asasnya tauhid itu ialah menjadikan suatu itu satu. Cara mudahnya lah untuk kita faham. Jadi konsep tauhid itu meletakkan manusia sebagai hamba tanggungjawab melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Itulah konsep. Jadi daripada konsep manusia itu mengamalkan tauhid, jadi dia telah mengaku dia itu sebagai hamba, maka dia kena patuh segala-galanya. Sama ada arahan untuk membuat atau arahan untuk meninggalkan. Jadi tauhid ini mesti diaplikasikan, diguna pakai dalam apa jua ruang lingkup kehidupan manusia. Termasuklah aktiviti berkaitan sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Jadi asas falsafah sains dan teknologi Islam itu mesti berasaskan kepada tauhid. Jadi tauhid itu ialah kita mesti mengikut apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah tak suruh. Jadi sains dan teknologi dan Islam berkait rapat dengan iman. Seseorang yang terlibat dengan bidang sains dan teknologi, apabila mereka melakukan penciptaan atau penghasilan teknologi, maka dia terikat dengan iman. Terikat dengan iman. Jadi apabila dia beriman dengan iman yang betul, jadi tindakan dia berkaitan sains dan teknologi itu pastinya mengikut syariat Islam. Dia akan buat produk ataupun aplikasi yang menepati syarak atau syariat Islam. Bila menepati, dapatlah pahala. Pahala dan redha daripada Allah SWT. Jadi itulah konsep tauhid. Jadi saintis Muslim itu yang mengamalkan konsep tauhid dalam falsafah sains teknologi Islam itu, mereka itu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana telah dinyatakan dahulu, antara ciri-ciri faktor kegemilangan sains dan teknologi Islam itu pertamanya bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saintis Muslim menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai sumber. Jadi kajian mereka itu tepatlah bagaimana dinyatakan oleh Al-Quran sendiri. Jadi teknologi yang berteraskan tauhid
mengarahkan teknologi diguna dan disalurkan pada jalan yang betul. Tidak menyalahi apa yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sains dan teknologi berdasarkan tauhid itu akan mendekatkan manusia kepada Allah. Manusia memegang amanah untuk memulakan alam. Itu yang pertama lah, tauhid. Yang kedua, asas falsafah sains teknologi Islam itu khilafah. Khilafah. Jadi, khilafah tu ialah dia punya perkaranya. Khalifah tu orang yang melakukan perkaranya. Jadi kalau khilafah tu memakmurkan atau pemakmuran. Jadi khalifah orang yang memakmurkan. Orangnya jadi verbnya. Orang-orang yang memakmurkan. Jadi khalifah itu menurut pengertian yang dinyatakan dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, iaitu seseorang atau seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Supaya manusia lebih teratur dan mencapai tujuan hidup yang sebenarlah, mencari redha Allah. Jadi itulah ciri ataupun asas falsafah yang kedua sains Islam, sains teknologi Islam, iaitu khilafah. Iaitu bertanggungjawab, mengaturkan kehidupan di bumi ini mengikut apa yang Allah suruh untuk mencapai redha Allah. Khalifah. Jadi hakikatnya manusia itu tujuan penciptaannya untuk semata-mata bertanggungjawab untuk menerima arahan Allah, melaksanakan arahan Allah dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Itulah matlamat di sebalik penciptaan manusia sebagai khalifah. Jadi asas falsafah sains teknologi Islam itu berasaskan khalifah, konsep khilafah, iaitu khalifah lah. Jadi khalifah ataupun manusia itu tidak boleh berperanan memakmurkan bumi sebagaimana Allah minta tanpa adanya ilmu. Jadi ilmu memegang peranan yang sangat penting untuk mengurus atau mengatur kehidupan manusia untuk memakmurkan bumi. Jadi adanya peranan ilmu. Jadi menurut Islam, manusia sebagai khalifah mesti ada ilmu yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai asas ataupun sumberlah untuk membangunkan ketamadunan dan teknologi moden. Jadi teknologi yang dihasilkan daripada ilmu yang benar tadi akan digunakan secara yang baik, bukan digunakan dengan cara yang salah. Jadi dengan adanya ilmu yang betul dan adanya tauhid yang betul, jadi penghasilan teknologi dan sains itu tadi bertujuan pada perkara-perkara yang Allah minta, Allah benarkan. Jadi teknologi seharusnya digunakan untuk memakmurkan alam, bukan untuk merosak dan memusnahkan alam. Jadi penggunaan sumber-sumber alam itu secara yang harmoni, tidak merosakkan. Jadi itulah adanya konsep khilafah dengan ilmu. Jadi seorang khalifah dia bertanggungjawabkan sebagai amanah yang besar untuk mengatur kehidupan manusia berdasarkan wahyu. Jadi itulah unsur khilafah. Jadi sebagai contoh seorang programmer ataupun yang terlibat dengan teknologi komputer itu, bila dia mempunyai tauhid yang betul dan dia juga mengamalkan konsep khalifah atau khilafah yang sebenar. Jadi dalam pekerjaan dia itu iaitu mewujudkan program-program komputer. Jadi dia akan memastikan kandungannya dalam program-program yang dihasilkan itu menjurus kepada perkara-perkara yang baik, membawa kepada kebaikan. Jadi contohnya dalam bidang ICT sekarang ni, perkembangan sains dan bidang komputer itu ataupun teknologi maklumat itu boleh digunakan dengan cara yang baik, iaitu boleh menjalankan dakwah. Sebagai contoh menggunakan saluran yang pelbagai lah. Dengan adanya Facebook, Twitter, blog dan sebagainya, maka kesemua perkembangan teknologi ini digunakan jalan yang baik, menepati kehendak Allah dalam konsep khilafah dan juga tauhid tadi. Itulah dia. Jadi yang ketiga, ciri ataupun asas falsafah sains dan teknologi Islam ialah ubudiyah. Tu ubudiyah dalam bahasa Arab, ubudiyah. Perkataan ubudiyah sama dasarnya
sama kata dasarnya dengan ibadah, iaitu bermula daripada ain, huruf ba, huruf dal. Ubudiyah, pengabdian. Ibadah sama juga. Jadi perkataan ibadah itu menurut pengertian syarak bermaksud melaksanakan tuntutan kehambaan dan pengabdian yang disertai dengan ketaatan. Sama ada secara lisan, lidah ataupun hati ataupun dengan perbuatan, secara seiringlah, secara berangkai. Mesti tiga-tiga ni bergerak sama. Hati, lisan dan juga perbuatan. Sama ada secara terangan ataupun bersembunyi. Yang akhir bermatlamatkan kerana Allah SWT. Itulah namanya ibadah ataupun ubudiyah. Jadi sains dan teknologi itu, asas falsafah nurul Islamnya ialah adanya unsur ubudiyah, penghambaan, perhambaan. Bila ada unsur perhambaan, maksudnya lisan, apa juga kata-kata ataupun ilmu yang terhasil daripada lisan lidah itu tu, dan di hati itu dan perbuatan saintis itu bertepatan dengan yang dibenarkan oleh agama Islam. Jadi bila disebut ibadah, maka ada di sana ganjaran pahala ataupun dosa. Contoh ibadah yang pasti kita dengar, solat. Buat solat dapat pahala, tinggal solat dapat dosa. Jadi konsep ibadah itu adanya ganjaran pahala dan dosa. Jadi ibadah itu bukan hanya semata-mata kita fokuskan pada solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dalam bidang sains dan teknologi juga boleh dikatakan ataupun termasuk dalam ruang lingkup ibadah. Jadi ibadah dalam konteks sains dan teknologi dilihat sebagai apa jua aktiviti teknologi yang dilaksanakan dengan niat yang baik serta dengan cara yang halal dan tidak menyalahi syarak. Maka apabila bertepatan, jadi saintis itu pahala. Sebab dia mengikuti apa juga saranan dengan niat yang betul, tidak bercanggah dengan ketetapan syariat Islam, dapat pahala. Dan dikategorikan sebagai ibadah. Adanya unsur perhambaan, mengikut apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah dia. Contohnya dalam bidang bioteknologi, iaitu contohnya berkaitan persenyawaan. Saya pernah sentuh. Persenyawaan di luar rahim ibu perempuan. Adakah dibenarkan? Rupanya dibenarkan hanya apabila adanya ikatan yang tadi diikat dengan perkahwinan, pernikahan yang sah, maka bolehlah disenyawakan di luar rahim. Apabila tidak ada ikatan yang sah, bukan. Hanya dibenarkan apabila adanya keharusan atau kebenaran daripada Islam lah. Jadi itu bidang bioteknologi. Jadi penggunaan teknologi yang dengan cara yang menepati agama Islam dikira sebagai ibadah. Namun apabila tidak menepati, tunggulah azab Allah kerana dia telah memberi mudarat kepada manusia dan alam sekitar. Jadi ringkasnya dapat disimpulkan teknologi itu yang baik akan beri faedah dan dikira sebagai ibadah dalam Islam. Yang terakhir, yang keempat, asas falsafah sains Islam itu adanya unsur tazkiyah. Tazkiyah tu apa? Tazkiyah daripada bahasa Arab. Zaki tazkiyah dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya tazkiyah itu ialah pertumbuhan dan pembersihan. Pembersihan jiwa manusia sebagai langkah awal yang penting sebelum manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah. Jadi perlunya ada tazkiyah. Penyucian. Biasa kita dengar penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Jadi tazkiyah itu melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap individu Muslim. Bila dikaitkan dengan sains dan teknologi, maka saintis atau teknologis yang terlibat itu perlu menjalankan atau menggunakan konsep tazkiyah, penyucian jiwa, penyucian diri. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, tazkiyah itu juga bermaksud taharah. Kita belajar dalam bab ibadat, taharah, bersih, bersih atau penyucian. Bila taharah tu atau penyucian dikaitkan dengan badan, maka badan tu mestilah bersih atau suci daripada najis dan kotoran.
Bila tazkiyah itu atau taharah berkaitan dengan anggota badan, mestilah suci atau bersih daripada salah dan dosa. Bila dikaitkan dengan hati, kena sucikan diri hati itu daripada akhlak yang buruk. Bila dikaitkan dengan batin, yang tak nampak tu batin manusia tu, mestilah dapat bersihkan diri atau menyucikan diri daripada tertumpu kepada selain Allah. Maknanya penyucian jiwa itu secara total lah, secara komprehensif dalam manusia tu secara semua sekali, bersepadu. Badan kena suci, anggota kena suci, hati suci, yang batin tu pun suci juga. Jadi antara cara atau pendekatan tazkiyah untuk menyucikan diri tadi, saintis itu ataupun kita manusia secara amnya, iaitu ada melalui ibadah tu tadi, ibadah, zikir. Ibadah itu ialah menghambakan diri kepada Allah. Zikir, kita berzikir, banyak kaedah atau cara atau kalimah-kalimah yang boleh kita zikir. Ataupun doa, biasa berdoa, bermunajat, meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ataupun taubat, menginsafi, ataupun dan menyesali atas perkara-perkara yang salah atau dosa yang pernah dilakukan. Ataupun sabar. Sabar ni maksudnya sabar pada ketika menerima nikmat ataupun sabar menerima musibah. Sakit kena sabar. Ataupun kalau dikaitkan dengan saintis, bila menghasilkan sesuatu yang tidak dikendaki, kena sabar, kena usaha lagi dan lagi untuk dapat keputusan yang sebenar lah tentang kajian saintifik tadi. Ataupun muhasabah. Sentiasa muhasabah. Muhasabah ni merenung diri. Bagaimana keadaan diri itu, adakah telah melakukan sesuatu yang terbaik ataupun sebagainya. Jadi ciri atau 4 unsur yang ada dalam asas falsafah sains dan teknologi Islam. Itulah dia saja. Itulah dia topik untuk perkongsian kita pada hari ini. Ada 2 topik yang besar lah, iaitu